Mana isa lagi? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada penonton-penonton di Zoom dan di FB Live. Pada hari ini kita bersiaran langsung dalam ruangan bicara Maya PPAK dengan tajuk pembelajaran di rumah. Apakah peranan ibu bapa dan guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Seperti yang kita semua maklum, bermula daripada tahun 2019, pandemik coronavirus ataupun COVID-19 telah melanda seluruh dunia, yang mana menyebabkan keseluruhan kehidupan kita sebagai manusia di atas bumi ini berubah secara keseluruhannya. Termasuklah proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita, yang mana jika sebelum ini mereka bersemuka dengan guru di sekolah masing-masing, tetapi oleh kerana bagi mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19 dan kita mahu mengekang pada penyakit ini terus menular, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghentikan proses pengajaran dan pembelajaran atau menangguhkannya, di mana ianya dijalankan secara atas talian. Jadi pelbagai persoalan yang bermain di fikiran kita, terutamanya para ibu bapa, guru dan pelajar sendiri. Bagaimanakah tidak menghadapi keadaan norma baru ini, bagaimana kita nak menyesuaikan diri kita agar proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita tidaklah terbantu. Kerana seperti kita tahu, belajar menghadap guru ni ada Suara Cik Azizi tak dengar. Suara. guru serta pelajar sendiri untuk menyesuaikan diri dengan keadaan norma baru ini dalam keadaan pembelajaran secara atas talian di rumah. Kerana tidak boleh tidak kita sebagai ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan, perlu mempunyai maklumat bagaimana cara untuk kita mengawal anak-anak kita belajar di rumah. Kerana kita tidak mahu dengan berlakunya pandemik ini anak-anak kita mengambil mudah dalam hal pelajaran, sehingga mereka tercicir dalam hal pelajaran mereka. Jadi hari ini pihak kami membawakan dua orang penceramah yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, dan juga mereka juga terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Jadi penceramah yang kita bawakan ini, penceramah utama kita yang sedang ada di talian sekarang adalah Dr. Mazni binti Ismail. Beliau merupakan senior lecturer dan juga ketua bidang asas pendidikan awal kanak-kanak Kolej Politeknik Mara. Selamat datang Dr. Mazni ke ruangan bicara Maya PPAK. Terima kasih kerana Dr. sudi menyahut jemputan kita bagi berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman bagaimana kita hendak mendidik ibu bapa dan juga guru, dan apakah peranan yang mereka perlu lakukan dalam menjayakan pembelajaran di rumah. Dan seorang lagi penceramah jemputan kita juga iaitu Puan Hayati binti Abdul Ghani, yang kita bawa jauh daripada Selangor. Kerana kita nak minta oleh kita bawakan secara atas talian Puan Hayati binti Abdul Ghani. Beliau merupakan jurulatih permata ataupun Montessori. Beliau juga merupakan mantan atau pengusaha tadika. Beliau begitu berpengalaman dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.
Baiklah, uh, sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memohon agar peserta-peserta yang sedang live di FB kita dan juga sedang Zoom hari ini, mohon untuk mendaftar diri di link yang disediakan di ruangan komen ya, bagi mendapatkan isi jil. Pihak kami menyediakan isi jil. Bagi mendapatkan isi jil tersebut, maka peserta perlu mendaftar di link yang kita sediakan bagi peserta yang minta Zoom dan juga FB Live. Terima kasih saya ucapkan kalau ketika ini saya tengok ada lebih kurang hampir 200 orang sedang menyaksikan program kita secara di FB Live. Dan satu lagi saya mohon juga jangan lupa pada penonton semua untuk like FB kita, FB Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai program kita. Kerana pada masa depan banyak lagi program-program sebegini dalam ruangan bicara banyak AK yang akan kita jalankan pelbagai-bagai program lagi bagi memberikan informasi dan maklumat yang berguna kepada masyarakat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kerana ruang masa kita juga terhad, kita akan bersiaran secara langsung di kurang sejam setengah. Saya ingin menyerahkan kepada penceramah utama kita iaitu Dr. Mazni binti Ismail bagi mengulas topik kita pada hari ini. Silakan doktor. Doktor kalau boleh perkenalkan sikit diri doktor, latar belakang doktor dan teruskan dengan tajuk kita mengenai pembelajaran di rumah, apakah peranan ibu bapa dan guru. Itu silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pendidik di luar sana dan ibu bapa yang kata yang arif lagi bijaksana lah untuk kita punya perbincangan pada hari ini adalah pembelajaran dan apa kita kata nak dikaitkan dengan peranan ibu bapa berkaitan dengan PDPR. Dan sebelum terima kasih juga kepada Cik Azizi kerana sudi menjemput saya sebagai orang kata perbincangan lah untuk bincang saja. Okey, kita hari ini kita santai-santai, tak naklah formality. Kita kata kita nak bincangkan untuk memajukan dari segi pendidikan awal kanak-kanak dan seterusnya membantu anak-anak kita daripada perubahan pendidikan ke arah norma baru. Satu bukan kata kejutan ataupun satu perubahan yang dikatakan dengan curve yang tinggi. Dengan berlakunya COVID-19, kita pun perubahan itu telah berlaku secara drastik. Dan pihak kementerian telah menjalankan beberapa orang kata inisiatif untuk membantu terutamanya anak-anak kita ni dalam proses PMP. Sebelum saya memulakan kita punya perbincangan pada hari ini, dan hari ini kita lebih pada perkongsian. Kalau ibu bapa semua ataupun cikgu ada cadangan, boleh kemukakan kepada kita, sama-sama kita bincang sebab ini adalah bicara. Bicara maya. Dan sebelum saya mulakan kita punya sesi pada hari ini, nama yang diberi adalah Mazni Ismail dan saya bertugas di Kolej Politek Mara, dan hari ini usaha-sama dengan Kolej Politek Mara dan pengarah bersetuju. Dan dah beri kebenaran untuk kita bersama-sama bincang hari ini, dan bertugas di KPTM selama 14 tahun. Dan dalam pendidikan awal ni masih baru, lebih kurang 10 tahun untuk saya, dan ramai lagi di luar sana yang kata boleh membantu kita untuk membincangkan ini. Dan kita hari ini, saya adalah sebagai guru dan sebagai orang kata ibu bapa, dua peranan. Sama juga dengan tuan-puan semua di luar sana. Saya tahu kita alami perkara yang sama, kitalah pendidik, kitalah ibu, kita adalah ayah. Sekarang ni semua itu peranan itu di bahu kita. So kita kena
think positif. So apa yang kita nak buat hari ini, kita bincang sama-sama macam mana nak selesaikan permasalahan ini. Dan ini bukanlah kata permasalahan juga. So kita bincangkan sebab itu adalah perubahan yang perlu kita lalui, kena move on. Okay, yang tu kita nak bincangkan. Dan saya tenaga pengajar bagi Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, dan saya juga adalah tenaga pengajar bagi Open University, dan banyak buat research lah. Dan research saya dalam pendidikan awal kanak-kanak ni adalah tentang pendekatan projek. So adakah pendekatan projek ataupun aktiviti ni boleh membantu terutamanya peningkatan dari segi kognitif, dari segi efektif, dari segi psikomotor kanak-kanak. Terutamanya apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. So yang tu yang yang diwar-warkan dan yang perlu dilakukan oleh cikgu sekarang, based on activity, yang tu yang diutamakan, dan begitu juga dengan kementerian dah sarankan pada hari ini. Okey. So kita teruskan, saya ada share lah sikit apa yang saya hari ini, kita ada dua perkongsian dengan saya, akan perkongsian dari segi teori. Okey, dan lebih kepada perbincangan dari segi academician. So kita ada kawan kita, sahabat kita daripada Selangor, iaitu Puan Hayati, sebagai penceramah khas pendidikan awal kanak-kanak dari segi kursus asas permata. Kita tahu kursus asas permata ini memang khas untuk pendidik, siapa yang nak buka taska, siapa yang nak jadi pendidik taska, wajib ada KAP, kursus asas permata. Semestinya para pendidik di luar sana dah biasa dengan kursus KAP, begitu juga dengan Puan Hayati sebagai penceramah dan sebagai orang kata orang yang arif ataupun banyak kerja di lampangan ini, berkongsi dengan kita semua apakah yang boleh membantu kita dalam situasi COVID-19 ini. Seterusnya saya nak share slide bersama tuan-puan semua. Okey, nampak tuan-puan? Okey, Cik Aziz nampak tak daripada sana? Ya, nampak. Okey, nampak So hari ini seperti biasa, kita dah tahu tajuk kita, bicara maya, first time library buat, dan ini adalah pencetus dan semoga ia berterusan untuk masa akan datang. Pembelajaran di rumah, apakah peranan ibu bapa dan guru. So kita fokus kepada dua, ibu bapa dan guru. Seterusnya, kita tengok. Saya buka, saya besarkan sikit slide. Ini adalah kalau saya share ni, ini adalah pelan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menggariskan bahawasanya setiap murid, kejap ya, tak gerak so sini setiap murid mendapat akses. So bila sebut perkataan akses, boleh pergerakan bergerak slide kejap ya. So di situ pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Dan peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Ini adalah telah termaktub dalam pelan. So kita sebagai pendidik ataupun sebagai yang melaksanakan dari segi kurikulum, perlu menjalankan ataupun perlu menyampaikan pendidikan ini kepada semua. Dan tujuan kursus ni ataupun kita punya webinar ini adalah kita nak bantu guru dari segi PMP dan apakah alternatif pembelajaran norma baru pada hari ini kepada ibu bapa dan kepada guru itu sendiri. So sebelum kita pergi lebih jelas, sebelum kita pergi dengan lebih jelas, so kita kena faham itu dulu. Kita kena faham dulu apa itu PDPR. Apa itu PDPR? Dan kita tengok so ini yang rasminya. Ini adalah rasminya dari yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita boleh tengok dalam web kementerian juga.
So PDPR ini adalah PDP yang dilaksanakan di rumah ataupun pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Dan PDPR ini dilaksanakan dalam talian dan di luar talian. So kita fikir kalau Kelantan kata okey orang tak boleh ngajar, tak ada laptop, tak ada internet. Okey tak boleh ngaji. Tak jadi. So itu, tapi bila kita tengok PDPR ataupun definisi PDPR ni di luar talian ataupun offsite, tapi bersistematik dan berstruktur. Yang tu yang kita kena faham. Maksudnya walaupun tak ada internet, walaupun tak ada laptop, pendidikan PDPR ini diteruskan dengan kerjasama usaha cikgu, terutamanya guru besar, pengetua kementerian, samanya pendidik di sekolah. Macam-macam alternatif difikirkan sebab nak membantu anak-anak kita bersekolah seperti biasa walaupun berada di situasi yang berbeza. So itu adalah apa itu PDPR. Seperti biasa kita tengok objektif PDPR. Objektif PDPR adalah dijadikan sebagai panduan. So nak ikuti PDPR ni secara optimum, kat mana berada, nak jalankan PDPR ni. So saya cerita dulu sikit nak bagi ibu bapa ataupun pendidik, kalau pendidik refresh balik. Apakah sebenarnya PDPR? Kadang-kadang kita sebut PDPR, belajar di rumah, duduk kat rumah, tapi caranya macam mana? Tekniknya macam mana? Strateginya macam mana? Semua itu perlu ada dalam kita punya mind, ada dalam punya kita minda. Dan ada dalam minda kita, bila sebut PDPR, itu adalah PDPR. Sebenarnya bila orang tanya PDPR, so kita boleh ceritakan apa itu PDPR. So dalam pendekatan yang digunakan dalam talian ini, tak semestinya tak ada internet tak boleh belajar. Yang tu yang digarapkan dalam kementerian. Seperti cikgu-cikgu saya tengok dekat FB, dekat media sosial yang lain, Instagram, saya tengok apa pendidik bersusah payah, ibu bapa pun bersusah payah. Kalau buat live tu ataupun kalau ada kelas Google Meet tu ingai mok-mok sekali. So saya ada pengalaman saya nak cerita. Dalam satu WhatsApp tu, dalam satu WhatsApp telefon tu, dalam grup ada mak dia, ada nenek dia, ada mak saudara dia, semua ada sebab nak membantu. Sebab nak membantu. Sebab itu adalah peranan semua pihak untuk melaksanakan PDPR. Itu barulah jadi kata-kata. So pendekatan PDPR dalam talian ni, cara belajar pertama adalah menggunakan internet. Menggunakan internet. Kedua guna peranti. Ketiga belajar secara real time. Peranti bermaksud ada laptop, ada telefon. Real time tu secara real. Maksudnya ada worksheet dan sebagainya. Medium yang digunakan secara kata formality adalah dalam MyTV, D5, aplikasi media sosial lain. Ada guna Google Meet, ada guna Microsoft Teams, semua yang percuma lah nak membantu kita mencapai akses yang sepatutnya. So di sini kita tengok selain daripada tu, cikgu juga upgrade. Cikgu pun pergi belajar juga, belajar nak buat gamification supaya pelajar-pelajar kita ni tak ketinggalan, supaya pelajar tak boring. So buatlah sama seperti games, tapi itu adalah permainan untuk pendidikan. Video, cikgu sediakan video, habis dah cikgu ni habis bedok ambil buat video. Nak suruh anak murid, menarik anak murid untuk mempelajari sesuatu ataupun topik yang diajar. So selain pada tu ada klik audio dan e-book. Sekarang dunia digital. E-book disediakan. Maksudnya di alam maya, tak payah pergi kedai buku, nak baca buku, cikgu pun dah bagi dalam alam maya. Buka je, dapat buku yang diberi. So dan e-book ini penting. Kenapa? Sebab pandemik COVID ini, e-book ni nak membantu terutamanya pendidik-pendidik ataupun kita sebagai ibu bapa nak mengetahui dari segi isu-isu semasa, pembelajaran hari ini dan sebagainya. Dan begitu juga dengan rakaman video dan tugas-tugasan lain dalam talian. Itu yang digarapkan. Dan untuk pengetahuan ibu bapa semua,
tuan-puan di luar sana, pendidik di luar sana, mengikut kementerian tempoh layar maksimum ikut umur. Maksudnya bukanlah kata sepanjang je dengan laptop, sebab ada isu yang menyatakan isu gadget. So sekarang ni kita kata nak kurangkan penggunaan gadget, tapi bila buat aktiviti PDPR menambah lagi penggunaan gadget di kalangan pelajar, di kalangan murid, di kalangan kanak-kanak. So di sini dah ada guideline yang ditetapkan oleh kementerian. So kementerian dah tetapkan bahawasanya tempoh layar tahap maksudnya online, maksudnya live bersama pelajar kalau prasekolah adalah 1 jam. Sekolah rendah 1 hingga 2 jam. Menengah rendah 2 hingga 3 jam. Menengah atas dikaitkan dengan 3 hingga 4 jam. Dah ditetapkan tuan-puan semua. So kita bersama hari ini, so kita boleh bincangkan. Kita nampak dah perubahan-perubahan ataupun kita nampak benda tu walaupun kata asyik-asyik gadget, tapi kita kena fikir gadget yang digunakan sekarang adalah untuk kegunaan yang positif. Positif. So ibu bapa kena ambil take note itu semua. Next. Tapi dengan pemantauan ibu dan bapa, seperti saya kata tadilah dalam telefon group tu, sebenarnya ada 30 orang je belajar, tapi dalam group cikgu tu ada 100 orang. Sebab apa? Satu keluarga 5. Sebab ayah bekerja, mak saudara yang ambil tindakan. Maksudnya nak memantau. Lepas tu abang dia, mak saudara dia, tok saudara dia, nenek, tok nek semua masuk dalam tu. Kita teruskan. So ini saya dah ceritakan pendekatan PDPR ni bahawasanya kita boleh gunakan telefon pintar walaupun tanpa campaian internet. Maksudnya tak ada internet, ada tablet. Adanya telefon, dan sebagainya. Dan juga pendekatan PDPR ni secara offsite. Premis disiaskan pusat pemindahan. Contoh pelajar kita mengalami ataupun didedahkan ataupun terlibat ataupun dengan pandemik yang tinggi ini, dapatlah COVID-19. Di situ dengan adanya PDPR, cara ni offsite pun boleh dijalankan. So kementerian dah ada garis panduan. Walaupun berada di mana, so diletakkan kat mana, so diberikan, so ada dah garis panduan untuk membantu ibu, bapa, guru dan semua pendidik kita di Malaysia. So ini kaedah kaedah PDPR yang digunakan banyaklah untuk cikgu-cikgu semua, sebab kita ada 2 ini, so saya fokus. Kita ada 2, kita ada pendidik dalam ni, kita ada ibu dan bapa. So untuk pengetahuan guru-guru semua, ibu-ibu di luar sana, bapa-bapa di luar sana, bahawasanya kaedah PDPR ni ada modul yang telah ditetapkan, dirancang secara berstruktur memenuhi keperluan mata pelajaran. Sekarang ni kita dalam proses pemindahan. Daripada face to face kepada alam maya. Perubahan itu makin makin berlaku dengan laju. So kita kena take note benda-benda tu. Dan di sini perkara yang perlu ada modul, ada sasaran. Ini untuk cikgu. Tajuk, tema, objektif semua dah dilaksanakan oleh cikgu. Cikgu dah buat perancangan yang baru. Itu adalah peranan cikgu dalam kaedah PDPR menggunakan modul. So saya ceritakan tadi. Nanti Puan Yati kupaskan. Puan Yati akan kupaskan di lapangan. Contohnya kaedah PDPR ini berasaskan projek approach. Pendekatan projek ini adalah memang diwawarkan oleh kerajaan. Sebelum ini pun kerajaan dah wajibkan kalau di prasekolah sekali kena buat satu projek 1 tahun. Sekarang ini benda tu dah jadi kebiasaan, dah dilaksanakan, perlu dilaksanakan, dan saya tengok dah ada di prasekolah ataupun di pasti, di perpaduan, terutamanya dikemas-kemas dah ada modul stream yang buat aktiviti bersama tenaga-tenaga pengajar yang yang berkemahiran dari segi lampangan menghasilkan modul PDPR untuk berasaskan projek ini. So kalau kita tengok projek ini dilaksanakan mengikut pelajaran. Setiap pelajaran tu ada projeknya. Kalau sains projeknya apa? Kalau dikaitkan dengan dengan bahasa Arab,
So ada projeknya. Sebab last kali bawah adalah lembaran kerja. Itu adalah meningkatkan dari segi kognitif, efektif dan psikomotor, terutamanya para pelajar, kanak-kanak dan murid. Okay. So di sinilah bila laksanakan projek, bila buat pendekatan projek, ia akan memberi tajuk kepada murid, membimbing murid dan ada kaedah-kaedah. Sebab kita nak cerita ni dari side ibu bapa kena memahami proses-proses itu. Okay. Dan ada juga yang dalam grup saya pun ada pengalaman dari segi ibu bapa, dari segi pendidik. Ada dalam grup ibu bapa tanya, saya ni tak reti nak buat bahasa Arab ni. Macam mana ni? PDPR. Anak saya tanya, macam mana kat Ejo ni? Tak reti ni. So, salah satunya, sekarang ni saya banyak mengikuti ataupun berbincang dengan para pendidik, para ibu bapa dengan webinar. Salah satu ada kes dia buat macam tu sebab ibu bapa kerja. Balik-balik pa kata nak ajar, pa kata nak buat assignment sama-sama atau assignment tugasan yang diberi oleh cikgu sama-sama. Tengok-tengok pa pun lena dah letih. Dah bekerja seharian. Dan ada satu yang dibuat sekarang, kalau kita tengok di alam maya, tuition online. Tuition online pun ada nak membantu. Tapi dengan kaedah yang diberikan oleh cikgu memberikan untuk membantu ibu bapa, cikgu sediakan video khas untuk ibu bapa menyediakan latihan-latihan yang diberikan ataupun memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi ada ibu bapa kata, tengok video pun terpihak juga. So kita kena fikir alternatif yang sesuai. So di sinilah berlakunya berasaskan projek. Sebab apa? Bila buat aktiviti projek, dia akan berlaku assessment berterusan. Sebab kenapa? Kanak-kanak itu dibimbing, murid-murid membimbing murid untuk kena pasti, itu peranan cikgu lah, membimbing murid untuk kena pasti bahan, menentukan jangka masa. So nak bagi latihan kepada murid perlu ada jangka masa juga. Bayangkanlah 10 orang adik-beradik, 5 orang adik-beradik dalam satu masa. Nak live walaupun sejam, yang ni 5 orang, yang ni pegang telefon dah. Telefon pun tak mampu nak beli. Bawa telefon mak bekerja. So cikgu pun buat survey. So cikgu kena pandai dari segi alam maya IT ni. Nak buat Google Form, nak buat dari segi live worksheet. Cikgu kena memainkan peranan. So cikgu pun sekarang ni dalam proses ke arah norma baru. Terima kasih. So di sinilah menentukan jangka masa menyelesaikan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek dan kita boleh buat refleksi. Ini so saya terangkan sikit apa itu pendekatan projek yang dijalankan adalah dijalankan secara individu ataupun secara berkumpulan. Itu adalah pendekatan projek yang dijalankan di sekolah. Tak kisahlah sekolah menengah, sekolah rendah, prasekolah, tadika, taska pun dah ada. Dijalankan sekarang ni kita nak garapkan dengan lebih baik. Benda tu jadi lebih menarik untuk sesuai dengan keadaan pandemik COVID-19. Seterusnya. So kita masuk sekarang. Saya nak terangkan ataupun saya nak bagi ataupun apa mungkin ini dah dibuat, ini dah dilakukan oleh cikgu-cikgu semua. Dan kita refresh balik. Seperti biasa kita tengok so sekarang isu kita adalah peranan guru dalam PDPR. Apa peranan gurunya? Untuk pengetahuan ibu bapa semua, guru-guru dah orang kata menjalankan tugas dengan sebaiknya. Nak membantu anak kita dan kita perlu mendukung dan membantu terutama cikgu-cikgu dan untuk meningkatkan kualiti anak-anak kita lah. Di sini peranan guru kalau kita tengok dah susun. Nyusun semula. Dulu dah ada perancangan. So cikgu buat bergarapkan idea dengan pengetahuan yang ada, dengan ilmu yang ada, menyusun semula rancangan pengajaran tahunan RPT. Berdasarkan dokumen standard dan pertaksiran. Dan takvim persekolahan yang berkuat kasa dah telah dilakukan. Merancang RPH, membuat rancangan pengajaran harian berdasarkan rancangan pengajaran tahunan, disusun. Jadual waktu yang baru, susun cikgu, pergi meeting, sama-sama meeting online nak selesaikan permasalahan yang timbul ini. Itu adalah peranan cikgu tinggi. So di sini juga menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel, mengikut situasi semasa dengan mengambil kira dokumen yang ada pada murid.
Okey, besarnya peranan cikgu dan besarnya peranan sekolah, dan bila kita sebut dalam teori pendidikan juga, begitu juga dalam teori sosialisasi, guru sekolah memainkan peranan dalam pembentukan, begitu juga dengan ibu bapa untuk pembentukan murid. Okey, selain daripada tu, cikgu ni banyak kerja juga sebenarnya, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses. Cikgu macam mana lah nak hantar ni bagi yang tak dapat mengikuti internet. Cikgu pun pergi ambil lah, pergi belilah tong di Tesco, pergi belilah kat Maidin. Kita tengok cikgu habis tong. Okey, kenapa tong ini dibeli oleh cikgu-cikgu? Sebab nak masukkan latihan-latihan. Okey, bring latihan-latihan tu masukkan dalam plastik. Okey. So itu adalah tugas cikgu, besarnya tugas guru. Okey, so di sini maksudnya yang penting cikgu lakukan itu bersesuaian dan yang penting boleh dicapai oleh anak-anak kita. Okey, memastikan murid mendapat tugasan latihan yang dirancang oleh guru. So cikgu pula kena buat laporan. Okey, siapa yang tak boleh masuk Google Meet hari ni? Kenapa? Okey, so buat laporan. Kita buat survey pula kenapa tak boleh masuk dan sebagainya. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis. Kuis bukan sebarang kuis, kuis online pula. Tak dapat online, cikgu print pula bagi kepada hard copy. Tugasan latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Okey, dan juga inilah besarnya peranan guru dan ibu bapa mengadakan perbincangan. Okey, sebab kita ni sama-sama, sebab kita nak memajukan anak-anak kita, so di situlah berlakunya kolaborasi. Okey, kolaborasi bersama ibu bapa dan guru. Okay, bincang macam mana nak selesaikan ni anak saya ni, saya kerja shift malam cikgu, okay, ataupun saya kerja siang malam baru ada cikgu, malam pula balik pukul 12, cikgu bagilah masa untuk saya selesaikan. So itu tak apa, itu adalah perbincangan bersama, itulah menyokong pembelajaran murid di rumah. Okay, peranan-peranan beginilah nak membantu. Tapi sebab itulah dalam dah diberikan tadi, bahawasanya perlu diberikan masa. Okay, untuk anak-anak ni menyiapkan tugasan. Okay, dan merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah bersesuaian. Okay, ada yang rekod menggunakan Google Form. Okay, ada yang rekod menggunakan apa? Mesej suara. Okay, bila buat aktiviti, okay, baca surah Al-Fatihah. Menandakan kita masuk kafah hari ni. Okay, bermacam-macam cara Ustaz buat. Okay, untuk menghasilkan. So, okay, bila dah sebut apa dah baca tu, cikgu pun tanda okey hadir hari ni. Okey hadir dan sebagainya. Tapi peranan guru perlu rekod. Okey, guru perlu rekod pergerakan-pergerakan ini Okey. Okey, dan serta sikit itu pentadbir pun main peranan. Bukan tak memainkan peranan di sekolah tu. Okey, pentadbir nak memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan mengelakkan pertindahan masa. Fikir macam-macam, takut bertindan lah, hari ni subjek apa. So dah dilaksanakan. Okey, takut berlakunya lampatkan tugasan. Okey, takut rasa beban kepada kanak-kanak. Okay, dengan perubahan-perubahan yang dialami ini. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel, mengurus aktiviti PDPR yang berkesan. Dan memantau PDPR yang dijalankan, memberi sokongan bersesuaianlah dengan tugas guru. Okey. So kita dah masuk peranan. Nanti kita sembang, nanti kita tengok soalan-soalan yang Cik Azizi akan baca soalan daripada pendidik ataupun daripada ibu bapa. Okey, yang ajukan soalan. So ini last adalah peranan ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa ataupun penjaga adalah membantu anak-anak jagaan. Inilah besar peranan ibu bapa ni untuk kata mendokong. Okey. Maksudnya mendokong mencapai objektif pembelajaran pada hari itu ataupun pada semasa ataupun sepanjang PDPR itu berlangsung. Membantu anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan oleh guru. Semalam ada saya bincang-bincang dengan Encik Azizi dan para kita pendidik, dia kata macam mana ni, mak ke ayah ke anak yang buat kerja tugasan ataupun tugasan rumah ni. Isu-isu itu. So buatlah sebaik mungkin. Ni bukan kita yang nak pandai, ini adalah anak kita. Sebab apa tak nak nama anak kita tu tak ada dalam senarai yang siap. Kita buatlah yang terbaik dan kita kena buat positif, terutamanya behavior. Behavior pada hari ini, tingkah laku yang kita hasilkan hari ini akan dikaitkan dengan masa depan.
Okey, yang tu yang penting. So di sini juga membantu anak-anak okey, jagaan mengakses ada 5 TV pendidikan, EduWeb TV, koleksi video, cikgu YouTube dan sebagainya. Itu adalah peranan ibu bapa. So kita apakah kaedah yang mudah? Okey, kalau kita bincangkan ni semua kita dah tahu. Okey, puan tunjuk tu kita orang dah buat semua. Okey, tapi nak bangun pagi pun susah anak-anak sekarang. Okey. So itu adalah peranan ibu bapa di rumah. So apakah kaedah yang mudah? So cikgu, ibu bapa sentiasa memikirkan kaedah yang terbaik dan kaedah yang mudah dalam melaksanakan PDPR ni. Okey, kalau cikgu ni macam-macam guna telefon tu, okey, daripada tak penuh hang terus. Berterus hang. Sebab beratus berpuluh-puluh, okey, berpuluh-puluh grup. Telegram tu mungkin cikgu pun berasaskan Telegram, tukar Telegram tu tak apa mungkin tak tak ada data lah yang melibatkan saiz ataupun ruang so cikgu guna macam-macam. Sekarang ni boleh scan, okay, cikgu kata okey hantar je, okay, menggunakan scanner iTelephone, menggunakan telefon. Sekarang ni bermacam-macam orang kata yang boleh kita gunakan. Okey, so sini adalah teknologi. Maksudnya peranan teknologi tinggi, ada segi PMP terutamanya guru. Guru dan ibu bapa juga kena mahir ke arah ini. So kita walau bagaimanapun kita kena cakna. Sikap cakna tu kena dah ditingkatkan dalam kehidupan seharian kita. So yang saya tunjuk ni kan adalah cara melaksanakan ataupun menggunakan telefon. Kita buat latihan, kita sama ada kita snap ataupun jadi PDF. Okey, biasanya jadi PDF menyenangkan cikgu sebab cikgu nak tanda, automatik cikgu boleh tanda kat dalam telefon. Okey, cikgu pun bagi balik. So kita nampak apakah potensi anak-anak kita dari segi kita punya kata pemarkahan dan sebagainya. Okey, seterusnya okey, so cari install tu boleh tengok macam-macam, saya tak tunjuklah ni so saya pergi slide seterusnya. Okey, so cikgu juga belajar macam-macam lah. Okey, Powtoon lah, skrip onomatik lah. Cikgu ni sentiasa menambah ilmu terutama dalam pendidikan. Okey, tu peranan cikgu. So macam mana peranannya di sekolah? Okey, ni cikgu, ibu bapa, so apa yang berlaku di kalangan di lampangan? Okay, so apa yang berlaku di Taska Tadika sekarang dengan situasi pada hari ini. So itu yang akan dikupaskan oleh sahabat saya, sahabat saya Puan Hayati, penceramah KAP, Kursus Asas Permata, yang boleh orang kata membantu kita. So kita tengok realiti. Saya tak tunjuk kat sini dari segi saya, dari segi FB-nya macam mana cikgu buat. Kalau saya tengok dikemas tu macam-macam cikgu buat. Menggunakan doh, ambil daun, macam-macam. Itu adalah pendidikan abad 21. Okey, dilaksanakan oleh cikgu. Cikgu dah upgrade. So dari masa ke semasa. Tahniah cikgu yang ada pendidik bersama kita pada hari ini. Begitu juga dengan ibu bapa. Okey, sentiasa tanya, okey dalam grup ada tugas ke nak buat ni sebab esok saya kena keluar pagi. Malam dah tanya. So itu yang yang bagi komitmen tinggi. Tapi ada juga segelintir lah ibu bapa. So kita kena up lah. Terutamanya kita kena fikir pendidikan anak kita pada masa depan. Okey. So itu saja perkongsian saya. Ada soalan Cik Aziz boleh kebukakan sebelum kita serahkan pada Puan Yati. Okey, sebelum kita serahkan, kita tengok dulu soalan-soalan yang dibincangkan ataupun ditanya dalam FB Live dan kita punya Zoom. Okey, silakan Cik Azizi. Okey, terima kasih Dr. Mazli. Pada masa ini kita masih lagi mengumpul soalan ni. Nanti kita akan membacakan soalan pada ruangan akhir program bual bicara kita nanti. Jadi begitulah. Terima kasih doktor kerana telah memberi satu input yang terbaik kepada kita semua. Setakat ini untuk makluman ramai 546 hampir 600 orang sedang menyaksikan program kita pada hari ini. Tahniah dan syabas kepada guru-guru dan ibu bapa yang begitu cakna untuk mendidik anak-anak kita semua. Jadi seperti yang kita dengar tadi Dr. Mazli membicarakan tentang macam mana peranan ketiga-tiga guru dan ibu bapa dan juga pelajar. Jadi kita tengok kat sini tiga komponen utama ini terutamanya guru dan ibu bapa
perlu saling faham memahami, tidak boleh saling tuding-tuding. Kalau kita tengok guru memang telah begitu banyak berkorban masa, berkorban pula. Daripada guru ada yang tak pandai IT, sekarang dah pandai IT, ada yang dah masuk ke IT. Daripada guru ada setengah yang guru kalau yang lama-lama dia takut pada IT sikit kan, tapi dia dah berusaha nak buat supaya PDPR ini berjaya dilaksanakan. Begitu juga dengan ibu bapa. Ibu bapa juga harus cakna lah. Harus orang kata apa, kalau tak tahu harus belajar lah. Sebab kita tak boleh nak mengelak daripada belajar benda yang baru kerana kita sedang berubah. Dunia kita bergerak ke hadapan. Kalau tak kerana pandemik ini pun mungkin kita juga akan berhadapan dengan situasi ini pada masa hadapan. Jadi kita tengok kat sini, dua komponen utama yang penting adalah ibu bapa dan juga guru. Jadi kena saling sentiasa rujuk-rujuk dan saling sentiasa faham memahami. Sebab watak kita adalah kita nak menghasilkan anak-anak kita yang tidak ketinggalan dalam pelajaran, anak-anak kita yang dapat menyesuaikan diri dalam keadaan semasa dengan bergantung kepada garis panduan untuk pengetahuan kita pada kalangan ibu bapa. Baiklah, seterusnya kita akan bersama dengan seorang lagi penceramah jemputan kita, iaitu Puan Hayati binti Abdul Ghani yang sedang menunggu di talian pada ketika ini. Baiklah, saya serahkan kepada Puan Hayati untuk memberikan ulasan mengenai topik kita pada hari ini. Semoga penonton juga dapat mengambil manfaat dan kalau boleh catatlah apa yang kita sedang bicarakan hari ini kerana mungkin ia hanya berguna untuk kita dalam meniti kehidupan seharian dalam mendidik anak-anak kita. InsyaAllah. Kita persilakan Puan Hayati. Assalamualaikum. Dapat dengar tak? Dapat nampak tak saya? Okey. Nampak. Okey, sekejap ya. Host disable kan? Saya nak share slide. Saya tak boleh share slide. Okey, minta urus dia ke host saya sebab nak share screen. Okey, sebentar itu saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Hayati binti Abdul Ghani ya. Teman seperjuangan Dr. Mazlina Mazlini dalam mengangkat memertabatkan pendidikan awal kanak-kanak ya. Okey. Seperti yang kita tahu ya, pendidikan bermula daripada awal usia lagi, seawal usia lagi. So tanggungjawab kita sebagai pendidik awal, sebagai ibu bapa ya, kita kena mulakan sejak seawal usia lagi. Seboleh-bolehnya seawal-awal di dalam rahim lagi ya. Okey. Sementara saya menunggu saya boleh share screen, saya teruskanlah ya. Okey, teruskan. Okey. Sebab saya banyak share gambar ya. Okey. Tak apa. Okey, so saya adalah jurulatih pemata untuk kursus pemata di bawah agensi lantikan JKM lah, Asuh Fitrah Training and Consultancy. Ya, dan juga saya juga trainer untuk Montessori. Dan juga ada dengan HRDF trainer lah ya. Untuk saya ada buat parenting juga ya, untuk topik saya I ask. Nanti saya akan kongsi sikit sekejap lagi tentang I ask ya. Okey. Okey. Macam yang Puan Yati dah host kat situ. Nanti co-hostkan yang kedua. Okey. Disable lagi ni. Puan Yati AFTC tu adalah host. Puan Yati kena jadi yang ambil yang Hayati tu. Okey. Okey. Saya kena panggil sekejap, sorry. Okey.
Alhamdulillah. Okey, kita boleh nampak ya? Okey, minta maaf ya atas gangguan tadi. Okey. So ini saya pun bermula macam di sekolah juga ya, macam di Taska juga, di Tadika juga ya. Kami bermula hari itu face to face ya. Daripada 2008 ya, training center saya, kejurulatihan saya bermula untuk membimbing pendidik daripada 2008 sampai sekarang secara face to face. Cuma tahun lepas diuji ya. Kita semua kena buat secara talian ya. Okey. Sebelum tu saya pun ada Taska dan Tadika ya di Shah Alam ya, daripada 1997 sehingga 2014 lah ya, disebabkan masalah premis yang perlu berpindah-pindah, so saya bagi tumpuan kepada kejurulatihan saya lah ya, melatih pendidik awal kanak-kanak macam mana nak melaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang anda belajar itu, anda dapat memberi pembelajaran dan pengajaran pada kanak-kanak lah ya. Okay. So pada mula kami ditekankan oleh JKM supaya mengadakan kursus ni secara atas talian ya. Jadi dari satu isu yang besar ya, kami memang kalau kita daripada bahagian kanak-kanak, kita menolak ya di skrin ya. Kita baru nak memulakan, bukanlah baru ya, daripada awal 2000 kita nak memulakan back to nature. Mendidik anak dengan alam, mendidik anak dengan engage mereka dengan alam semula jadi yang ada di persekitaran mereka ya. Kalau kita cakap pasal alam, mestilah melibatkan green, okay. So that's why ada green project ya. Sedang kami tengah seronok nak mempromotkan back to nature, tiba-tiba diuji ya dengan masalah gadget, masalah pembelajaran kanak-kanak, masalah tingkah laku kanak-kanak ya, disebabkan oleh gadget ya. Memang kami menolak gadget digunakan ya, sebab ada masalah dan isu-isu melibatkan tingkah laku kanak-kanak ya. Jadi bila menerima tugasan task tu, jadi satu tekanan ya, menjadi stres jugalah kepada kita orang, mengganggu emosi ya kami sebagai jurulatih. Macam mana kami nak melatih pendidik ni di atas talian, sedangkan mereka banyak hands on ya. Bila nak mengajar kanak-kanak, nak membimbing kanak-kanak, cikgu mestilah tahu hands on ya, nak menguruskan kanak-kanak dengan menggalakkan kanak-kanak tu membuat sendiri ya, melakukan ya, kanak-kanak tu hands on ya. Sebab hands on tu penting untuk zaman sekarang ni ya, sebab mereka banyak ya godaan dan gangguan mereka disebabkan oleh skrin. Tetapi kami terimalah kenyataan dan kami sahut cabaran, kami akan cuba di atas talian. So kami fikirkan macam mana pendekatan yang akan kami guna pakai di atas talian tu ya. Sedangkan di dalam kelas bersemuka buat latihan, kami pantau ya, bukan setakat kami latih mereka bagi ceramah, bagi kerja kumpulan, kami pantau cara mereka menggunakan alat tools untuk dilaksanakan di Taska ataupun di Tadika dengan menggunakan kaedah yang mereka belajar tu. Itu secara face to face ya. Jadi macam mana kami merealisasikan ya kaedah face to face tu di dalam talian ya. Memang pastilah menggunakan IT lah ya, banyak menggunakan pengisian. So macam mana kami nak belajar pengisian ya? Ambil masa pada kami ya. Okey, ambil masa, sedangkan kami kena laksanakan dalam masa 2 minggu ya. Okey. So ini adalah saya akan berkongsilah daripada penerimaan kami dan tim kami, jurulatih kami nak mengajar di atas talian ya. Macam kekok lah nak bercakap dengan skrin, betul tak? Ya, sedangkan nanti kita nak berhubung dengan kanak-kanak, kita nak face to face, macam mana kita nak bercakap dan menguruskan kanak-kanak tersebut dan juga bayi ya, contoh dia. Okey.
Okey. So yang sebelum ni kita semua pendidik awal kanak-kanak dan juga guru di sekolah rendah ke kita ditekankan kaedah pengajaran kita daripada PDP. Kemudian dibuat kajian lagi, oh rupanya kanak-kanak di Malaysia ni masih perlukan PDPC pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan kepada kanak-kanak Macam mana nak berpusatkan kepada kanak-kanak? Maksudnya kanak-kanak tu mesti engage, mesti berhubung dengan peralatan yang mereka nak hands on tu, baru mereka dapat pembelajaran belum habis KPDPC ni guru-guru pendidik ibu bapa baru nak guna pakai dengan anak-anak mereka supaya kanak-kanak ni PDPC ni maksudnya kalau bahasa kita galik lah kalau kanak-kanak tu bermain, dia bermain, dia galik bermain tu, dia dapat pengalaman baru, dia dapat pengalaman kemahiran baru sebab dia fokus dalam kerja mereka kanak-kanak ni dia bermain tu adalah kerja mereka So apa pula cabaran kita semasa COVID-19 tu Dan menjadi satu isu besar juga kepada tadika prasekolah bila sekolah terpaksa ditutup dan kawan saya dapat informasi daripada kawan saya tadika prasekolah tahun lepas hanya dapat dibuka selama 3 bulan. Macam mana dia nak capai KPI mereka bukan kata ibu bapa, guru pun stres juga bila stres mengganggu emosi bila mengganggu emosi jadi kena ada sistem yang dapat membantu para ibu bapa dan juga pendidik okey sebab outcome dia akan pergi kepada kanak-kanak tersebut kalau emosi guru terganggu, emosi ibu bapa terganggu, yang menjadi kesan adalah kanak-kanak okey sedangkan kita sebagai orang dewasa kita nak kanak-kanak tu dapat pembelajaran secara semula jadi di persekitaran yang kondusif sama ada di sekolah, di rumah dan juga di komuniti tempat lah kalau kita tengok contohnya seperti yang Dr. Mazli tekankan kalau ikut pendidikan nalah baru ni penekanan kepada projek macam mana nak melaksanakan projek kepada kanak-kanak sedang kanak-kanak ni tak fokus, betul tak dia kurang fokus dan dia kurang engage dengan aktiviti tu. So, peranan ibu bapa dan guru jugalah untuk kita menyediakan peralatan bahan-bahan yang menarik yang sesuai dengan kebolehan kanak-kanak tersebut Kena tengok kebolehan kanak-kanak tersebut sama ada di taska, di prasekolah ataupun di sekolah rendah. Apa keperluan mereka bila menghadapi cabaran yang sedemikian. Ini antara contoh-contohnya saya share gambar pada kebiasaan sebelum pandemik. Inilah aktiviti yang dijalankan sama ada di prasekolah, di tadika, taska mungkin di peringkat sekolah kita akan share sekejap lagi So apa yang saya nak tekankan di sini adalah transformasi daripada PDP, PDPC dan juga kepada PDPR. Okay, so macam yang dah dikongsikan oleh Dr. Mazlin tadi, kalau kita nak buat transformasi, kita memerlukan satu tools yang baru Kalau dulu kaedah pembelajaran secara bersemuka, tools dia berbeza, betul tak? Guna buku, kertas dan juga peralatan semua di sekolah Tapi kalau kita PDPR, tools tu mestilah berada di rumah Tools yang disediakan oleh guru mestilah ada kesenambungan di rumah Tetapi itulah kata kena gali, kena terbuka tak semestinya tools atau peralatan material yang berbeli kita guna pakai pendidik. Saya ingatkan kalau nak buat aktiviti kena fikirkan masalah ibu bapa boleh tak mereka sediakan Jadi kita kena fikirkan peralatan bahan-bahan yang ada di rumah dan juga yang ada di persekitaran ibu bapa dan kanak-kanak tu yang boleh sesuai dengan konten pembelajaran yang cikgu nak sampaikan nanti Ini saya contohkanlah sikit daripada gambar ni Okey, ini yang sebelah kanan ni ini yang ada kat rumah Mungkin apa yang ada di rumah boleh guna pakai dan
ibu bapa kena sediakanlah persekitaran yang sesuai supaya kanak-kanak tu boleh urus diri dan bantu diri. Kita menyediakan persekitaran supaya kanak-kanak jadi seorang yang independent learners, ya. Okey. Inilah contoh saya kongsikan, ya. Teknik yang kami gunakan untuk mengajar, untuk training peserta-peserta di atas talian, ya. Kita orang banyak buat music and movement, art and craft, ya, awal matematik dan pemikiran logik, ya, science project, macam-macam lagi. So macam mana nak realisasikan, ya? Ya, kita guna kaedah ialah tunjuk cara. Tunjuk cara dulu kita fikir macam mana nak tunjuk cara. Biasa kita tunjuk cara dekat depan meja ni, peserta dah tengok, ya. Sama juga sekarang. Kita tunjuk cara murid-murid dah tengok. Sekarang ni kita tunjuk cara di skrin, kanak-kanak tengok di rumah mereka dengan ibu bapa, ya. Jadi persediaan guru dan ibu bapa tu penting lah, ya. Okey. Okey, jadi untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di rumah ni, saya rasa guru dan juga ibu bapa alert, ya, dengan projek, dengan isu semasa, ya. Mungkin sekarang kata alah baru tu kena buat projek, ya. Kalau projek mestilah berdasarkan kepada tema, ya. Kalau ni bulan Januari apa dia, Februari apa dia. So ibu bapa dah boleh fikirkan, ya, apa yang patut disediakan untuk anak-anak mereka dengan bahan yang ada di rumah, ya. Okay. Ini contoh-contoh lah, ya. Okey. Ini selepas ni saya buat kajian lah dalam masa 3 bulan kursus kami tu. Selepas kursus tu, inilah, ya, yang peserta saya kongsi macam mana mereka merealisasikan pengajaran di tadika untuk kanak-kanak tu di rumah, ya. Atas usaha, inisiatif dia, ya. Berusaha keras, ya. Macam mana nak membimbing anak-anak di rumah dan juga ibu bapa masa bulan 11 dan bulan 12 tu, ya. Satu effort yang tinggi lah bagi mereka, ya. Sebab masa ni taska atau tadika dibenarkan beroperasi, kalau taska swasta dibenarkan hanya 10 orang saja ataupun 12 orang saja. So ada jadi kanak-kanak di rumah yang tak dapat datang ke tadika tu, mereka akan buat aktiviti di tadika dan cikgu akan tunjuk pada kawan-kawan yang di rumah juga, ya. So preparation lah, ya. Okey, ini contoh-contoh dia lah. Okey. Itulah kerja-kerja ekstra yang cikgu kena lakukan, ya. Dan juga kita tengok apa pula peranan ibu bapa, ya. Okey. Kanak-kanak ni kalau tengok kat sini, dia orang ni dahagakan ilmu. Apa benda yang anda perkenalkan pada mereka, mereka seronok, ya, mereka menerima, ya. Okey. Tetapi melalui bermain kalau peringkat 6 tahun ke bawah, ya. Okey. Ini contoh-contoh dia, ya. Okey. Yang penting kalau di peringkat taska tadika kita sediakan tur peralatan permainan. Kalau di sekolah rendah ada juga peralatan, ya, yang disediakan oleh kementerian yang telah diagihkan di darjah 1, darjah 2. Memang dah ada starter kit dia orang panggil, kan. So macam mana nak realisasikan starter kit tu di sekolah dan juga mendapat kerjasama dari pihak ibu bapa di rumah supaya kanak-kanak tu masih dapat melalui proses PDPR ni dengan berkesan. Okey. Ini kalau kanak-kanak, ya. Okey. Ini contoh-contoh, ya, yang kami dah cuba di atas talian, ya. Mereka kena terlibat sama, ya. Okey. Okey, ini contoh, ya. Bila terlibat sama, macam mana mereka nak implementkan di taska dan juga bila ibu bapa terlibat dalam sesi introduction konten pembelajaran di rumah tu. Jadi cikgu-cikgu kena smart lah macam mana nak susun atur supaya parent dapat membantu anak mereka di rumah, ya. Dan memang disebutkan oleh doktor tadi ada 1 jam ke berapa jam ke. Jadi cikgu kena susun lah, ya, masa pembelajaran tersebut, ya. Dan biasa saya tengok ada jadual-jadual yang sekolah atau tadika sediakan untuk setiap ibu bapa. Dia berperingkat-peringkat, ya.
Okey. Ini dia pelaksanaan di belakang tabir ya. Ini dia ya. Pendidik buat secara online ya. Okey. Bila pendidik briefing secara online, ada pendidik lain yang lain akan tunjuk cara dan demo ya. Jadi pada situ parent akan lebih faham dan kanak-kanak lebih faham ya. Pada permulaan biasa kita bersama ibu bapa dan kita sebagai ibu bapa kita kena asuh didik bantu anak-anak kita supaya mereka mengurus diri mereka semasa belajar ya. Okey. Okey, inilah ya kita kata ya. Okey, kita share sikit kat sini. Cabaran ibu bapa dan pendidik. Kalau kita nak melaksanakan PDPR lah, kalau berterusan selepas ini ya. Kita masih ada tempoh 2 minggu lagi ya. Okey, selepas itu tengok kepada keadaan. Jadi bagi saya kita kena follow the flow lah ya. Tak boleh nak membangkang tu, tak boleh orang kata membangau ya. Okey, jadi apa-apa task tanggungjawab yang kita perlu lakukan, kita kena terima dengan positif dan menyelesaikan masalah tu. Macam mana cara kita nak melaksanakan ya supaya keperluan kanak-kanak tu dapat dipenuhi ya. Okey. Okey, yang penting kat sini adalah kesediaan dan kesedaran seorang ibu bapa tu ya. Kalau PDPR tu apa kesediaan mereka ya, dan juga apa kesedaran mereka ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita dalam tajuk saya punya tesis lah ya. Belum grad lagi. Dr. Mazin dah grad, saya dalam proses ya. Readiness and awareness ya. Sebagai seorang ibu bapa dan pendidik, anda perlu sentiasa ada kesediaan diri ya. Dari segi apa? Dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran dan juga dari segi sikap anda ya. Okay. Dan juga kesedaran anda. Kesedaran anda, apa tugasan anda dan juga kesedaran anda tentang peranan anda dalam merealisasikan PDPC kepada PDPR. Okey ya. Jadi kepada ibu bapa, anda perlu sediakan persekitaran yang kondusif ya. Okey tak slide? Okey. Macam mana yang kita kata persekitaran kondusif ni di rumah ya? Kan kita katakan anak kita belajar, nak kena belajar, nak kena duduk ya, nak kena buat sesuatu. So kat rumah tu kan ada aktiviti ya, apa benda nak kena buat dan juga ada rutin. Rutin tu pagi nak kena makan, nak kena mandi, nak kena semua-semua sekali kan. Baru mereka boleh belajar ya. Okey, jadi ibu bapa jika bolehlah seboleh-bolehnya cuba sediakan persekitaran yang menggalakkan anak-anak tu boleh berdikari ya. Macam nak makan sendiri, nak minum sendiri, nak susun atur ya. Bila time makan, dia pergi makan, dia ambil sendiri ya. Okey. Dan juga tempat belajar mereka ya. Kalau kata tak ada tempat, sediakan seboleh mungkin lah ya. Kalau kata ada satu meja je kat rumah, sediakanlah satu meja itu. Okey. Mungkin kena susun atur barang-barang yang lain supaya kanak-kanak tu senang nak akses masa nak belajar ya. Okey, maksudnya kat sini kita kena berubahlah, kena ada transformasi diri kita ya. Okey. Okey, peranan ibu bapa menyediakan persekitaran supaya anak-anak tu berupaya untuk menguruskan diri mereka dan bantu diri mereka dan menjadi seorang independent learner ya. Jadi ibu bapa kena fikirlah, kena sematlah macam mana nak buat nak jalan nak menyediakan persekitaran dan nak menggunakan pendekatan yang macam mana ya supaya kanak-kanak tu kalau 5-6 tahun tu dah boleh urus sendiri, yang paling simple, ikut kebolehan mereka ya. Seawal usia lagi kita galakkan mereka urus diri ya. Okey. Dan mereka bersedialah untuk belajar di rumah. Okey. Dengan kalau kita kata persekitaran ni termasuklah peralatan ya. Peralatan bahan ya. Kalau peralatan, kalau kata kat sekolah tu sediakan resep keperluan telefon, kena susun aturlah bajet tu. Betul tak? Ada dapat bantuan tak kalau kat Kelantan gadget? Ya? Kalau tak
Kalau tak dapat bantuan, saya rasa tak ada masalah pembelajaran kalau di Kelantan, kalau Taska ke Tadika, sebab biasa kat sekolah ni dia dekat dengan rumah murid tu kan. Biasa ibu bapa ni dipilih sekolah yang dekat dengan rumah dia. Biasa kebanyakan cikgu dia menyediakan kertas kerja, peralatan, ya, bahan-bahan yang perlukan anak-anak tu belajar disediakan di sekolah dan ibu bapa datang ambil kat sekolah, ya. Ada juga guru prasekolah tadika dia membimbing ibu bapa secara berperingkat. Kata ada 20 orang parents, ya. Dia akan bimbing parent tu minggu pertama, hari Isnin berapa orang, hari Rabu berapa orang, dia dah susun dah. Jadi bila PDR dilaksanakan, ibu bapa tu dah tahu apa tugasan mereka, ya. So itulah saya kata yang kat sini pentingnya kolaborasi antara ibu bapa dan juga pendidik lah, ya. Kerana kolaborasi ini dapat membantu menyokong pendidikan kanak-kanak di alaf baru ni. Okay, ada berapa masa lagi? Teruskan, kita bagi 10 minit lagi. Okey, saya nak share kat sini, saya ada buat printing pasal IAS, ya. Okey, maksud saya kat sini intelijen, ya. Intelijen dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan kemahiran, ya. Dengan sikap yang kompetens. Itu dalam bahasa, kita explain bahasa-bahasa yang mudah lah, ya. Menjadi seorang ibu bapa yang bekerja, yang ada anak, yang nak belajar di rumah, ya. Jadi ibu bapa tu nak kena ada ilmu, ya, macam mana nak menguruskan anak-anak tu supaya kanak-kanak tu tak tercicir dalam pelajaran, ya. Macam mana nak susun atur, macam mana nak membentuk disiplin diri ibu bapa sendiri dan juga anak-anak, ya. Itu saya kata relate dengan penyediaan persekitaran yang kondusif, ya. Ibu bapa mestilah berdisiplin lah, ya, dalam menyusun atur ni, ya. Kalau kata ada anak 4 orang belajar, macam mana nak susun atur, ya. Kalau ada masalah, ibu bapa ni kadang-kadang dia kalau ada masalah dia bincang sama-sama dia ataupun dia lepaskan kepada anak dia. Kalau ada masalah, ibu bapa haruslah merujuk kepada guru tu. Kadang-kadang guru ni memang bersedia untuk membantu. Katalah kalau anak dia yang nombor 1 dengan nombor 2 clash, boleh minta susun atur dengan guru supaya boleh guna masa yang lain untuk belajar. Okay. Kenapa pentingnya kolaborasi ni? Sebab kanak-kanak seperti yang kita kata, kanak-kanak dia belajar daripada persekitaran apa yang paling dekat dengan dia. Ya, yang sekarang paling dekat dengan dia adalah di rumah. Biasanya di sekolah dan juga komuniti, ya. Play area. Biasa kanak-kanak lepas sekolah dia akan main sana, pergi sini, kan? Betul tak? Sekarang dah tak ada dah peluang tu. Semuanya di rumah, ya. Jadi sistem mikrosistem hingga ke makrosistem ni, kanak-kanak di zaman pandemik ni tidak dapat didedahkan, ya, dengan sempurna lah, ya. So apa peranan ibu bapa dan guru supaya kanak-kanak ni walaupun di rumah dia masih dekat dengan komuniti dan juga dia juga dapat melalui pengalaman di luar sana, ya. Okay, itu yang penting, pengalaman di dalam rumah, di sekolah dan juga di luar sana, di komuniti dan juga di tempat-tempat yang lain lah, ya. Okay, kalau kita tengok daripada apa yang saya kongsi tadi tu, kita tengoklah, ya, bukan satu benda yang mudah, ya, pada ibu bapa, ya, sebab ibu bapa dia ada tugasan mereka masing-masing, ya. Dia ada tanggungjawab masing-masing untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka, ya. So sama-samalah kita memahami fitrah ibu bapa ni, ya. Sebagai seorang isteri, fahami fitrah suami, ya. Dan juga sebagai seorang suami, bapa kena faham tanggungjawab isteri di rumah, ya. Ataupun kalau dua-dua bekerja, apa tindakan anda dalam menghadapi transformasi ni. Bila ada transformasi pendidikan, mestilah ada transformasi kehidupan kita dan juga especially dalam diri kita sendiri, ya. Mestilah kita kena berubah, ya, berhijrah, ya, daripada normal kepada new norm. Sekarang new norm tu dah jadi perkara biasa, dah jadi normal dah. So
yang saya nak tekankan kat sini, okey, biasa ibu bapa menyerahkan tanggungjawab di rumah kepada ibu. Betul tak? Kalau boleh dah zaman new norm ni, dah jadi kebiasaan ni, kena sama-samalah kita menyantuni anak-anak, membesar anak-anak, mengurus rumah kita bersama-sama ya. Kalau sibuk suami bekerja, isteri tak kerja, kalau sibuk mana pun tak dapat bagi kerjasama dari segi bantu kerja, anda boleh membantu dari segi sokongan moral ya. Support isteri anda. Kalau isteri anda kata, oh kita nak sediakan persekitaran ya, persekitaran yang sesuai untuk anak kita belajar, support dia. Kalau rasa tak mampu nak beli, kita boleh buat sebenarnya ya. Okay, kalau tak ada meja, boleh sediakan meja. Susun atur ya, guna pakai yang mana yang ada ya, nak susun atur ya. Macam mana nak menyediakan peralatan untuk anak belajar, macam mana nak hands on tu. Sebab kadang-kadang kalau ibu bapa yang bekerja sekarang, dia dah work from home. So ambil masa work from home ni untuk menyantuni fitrah anak-anak anda, menyediakan keperluan mereka, memfokuskan kepada peralatan, bahan untuk membantu mereka meningkatkan kemahiran mereka ya. Bukan setakat belajar 1, 2, 3, ABC, belajar tu. Kemahiran ya. Kadang-kadang ibu bapa terlupa ya belajar untuk pandai ya. Ibu bapa lupa belajar buat untuk mahir. Belajar buat supaya anak-anak boleh buat. Boleh mengamalkan apa yang dia tahu ya. Kanak-kanak sekarang kalau ikut kajian, mereka tahu tapi mereka tak boleh buat. Ya, betul tak? Mereka tahu tapi mereka tak nak buat. Kenapa mereka tak nak buat dan mereka tak boleh buat? Kerana sikap mereka lah ya. Sikap mereka tu ya. Sikap mereka tu dipupuk semasa kita mempraktiskan kehidupan kita seharian di rumah ya. Okay. Anak kita ni kan mata dia kan macam video je, perhati je mak ngayah dia buat. Betul tak? Okay. Okay, so jadi untuk fitrah ibu bapa ni, bincanglah suami isteri macam mana nak susun atur, muhasabah diri, betulkan diri anda mengikut penormalan baru ya. So macam kita bagi sikit lagi kepada kita bagi kepada ibu bapa dah. Ibu bapa dah lega dah masuk sebelah dia tu kita masuk sebelah anak-anak pula ya. Okey, jadi ibu bapa pun kena faham fitrah anak-anak ya. Anak-anak zaman sekarang dia dibesarkan dalam suasana persekitaran yang mudah, sebenarnya di hujung jari je ya. Jadi mereka tak boleh nak membezakan antara keperluan dan kemahuan. Jadi kita orang dewasa ni lah kena menentukan ya. Apa yang dia nak, itu keperluan ke kemahuan? Ya. Okey. Kalau keperluan, yes. Kalau kemahuan, kena berbincang-bincangan dia. Kenapa awak nak ini? Kenapa awak perlukan yang tu ya? Okey. Sebab apa? Antara keperluan dan kemahuan ni, keperluan tu adalah keperluan asas kanak-kanak tersebut. Kemahuan ni yang kadang-kadang berlebihan yang merosakkan kanak-kanak ya. Okey. Contohnya kita meletakkan masa guna gadget, kita kena menetapkan masa dia. Kalau ikut keperluan, masa untuk belajar di internet kat gadget berapa? Setengah jam, 1 jam. Tapi dia akan berhenti, dia akan sambung benda lain ikut kemahuan pula. So you kena letakkan batas kat situ ya. Okey. Okey, memang kita bagi keperluan kepada kanak-kanak, bagi kebebasan kepada kanak-kanak ya. Tetapi kita kena ingat ya, kita orang dewasa, kita kena bagi batas kepada kanak-kanak. Hanya orang dewasa yang dapat menentukan batasan ya. Macam mana nak menentukan batasan pada kanak-kanak tu? Merujuk kepada perkembangan mereka lah, keperluan asas mereka ya. Okey. So jomlah kita sama-sama menyuburkan fitrah ibu bapa dan menyantuni fitrah anak-anak yang mana dah terabai ya disebabkan tugas anak duduk di rumah suka-suka hati nak buat apa ya. Mak gini, bapak gini, anak-anak gini ya. So mulai daripada sekarang kita suburkan fitrah kita ibu bapa dan juga anak-anak dengan merapatkan diri kita ya. Jadikan satu saf ya dalam kehidupan kita ya. Okey. So dengan kita bersatu, ibu bapa bersatu dengan anak-anak, mungkin dapat membantu pendidik yang akan mengajar dan membimbing anak-anak anda sama ada di taska, prasekolah, tadika swasta ataupun di sekolah rendah ya. Okey.
Itulah saya kongsi sikit kalau ada masa ya. Adakah anda seorang ibu bapa kat sini? Siapa ibu bapa? Ke semua pendidik? Semua pendidik. Ataupun dua-dua sekali? Ya. So kita tengoklah, kita kena akuilah ya. Sekarang ya, gambar yang saya share. Sekarang dah tak kira sama ada lelaki ataupun dah sama-sama kita dalam satu saf ya. Untuk membimbing anak-anak kita supaya dapat panduan yang sihat ya, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Di samping dapat meneruskan ilmu-ilmu yang patut anak-anak dapat ya. Okay, hari ni kita kongsilah kebanyakan situasi ya di rumah, di taska ya. Cikgu ni pun dia rindu ya ke anak-anak dia ya. Jangan kata oh, cikgu sedaplah duduk kat rumah. Ya. Anak-anak tak pergi sekolah, cikgu makan gaji buta. Tidak ya. Mereka berusaha di rumah. Mencari idea, belajar kursus ya. Saya dah join dengan Dr. Madia ramai ya, guru-guru di sekolah, guru tadika ya, mempelajari macam mana teknik atas talian ya. Tapi jangan lupa ya, teknik yang hands on ya. Macam mana kita nak hands on, sebab kita nak ngajar ibu bapa nak hands on, kita pun kena tahu hands on dengan barang maujud, bahan maujud ya, selain daripada atas talian ya. Ini dia. Ya. 1 minit gimana? Okey, so dah habis kan ya? Okey, so janganlah kita terlalu melihat kepada satu cara je. Tadi Dr. Majni kata ada 3 cara kaedah pembelajaran ya. Okey ni bagaimana perasaan anda apabila menghadapi perubahan pendidikan ya? Kalau kita tengok anak kita dilahirkan, apa expectation kita dulu Kalau anak kita dilahirkan, kita nak anak kita membesar di rumah ya, di komuniti ya, boleh pergi ke pantai, boleh pergi mana-mana lah ya, boleh berhubung, boleh balik kampung, macam-macam lagi ya. So dengan keadaan sekarang, kita tanyalah diri kita ya, harapan kita yang kita berkobar-kobar, yang kita rancang itu dah jadi keadaan yang begini ya. Jadi kita kena harus berubahlah ya. Okay, so apa tindakan anda tu saya serah kepada anda lah, tindakan anda ya. Okay, kalau saya tekankan kita perlu refleksi, muhasabah diri ya. Apa perasaan anda bila anda mengalami keadaan begini ya. Okay, kita harap anak kita belajar ya, daripada taskar, belajar membaca, menulis ya. Itu harapan kita ya. Jadi refleksi diri kita, kalau saya lah mungkin ada sebab jadi macam ni ya, supaya kita balik kepada pada asal fitrah, supaya selain daripada belajar akademik, kita kena kita perlu juga tekankan kepada diri kita sendiri dan juga anak kita tentang kemahiran kehidupan juga ya. Kita belajar ni dengan alam ya. Okey. Inilah impian kanak-kanak ya, nak bermain di luar sana, main dengan kawan, hidup pikuk, bunyi bising-bising ya. Tapi sekarang rasa macam ada cabaran sikit ya. Kita tengok 2 minggu lagi. Okey, ini sikit pesanan saya, refleksi dan progres penting ya untuk dapat satu jalan yang lurus ya. Bukan jalan bengkok-bengkok macam kat bawah ni ya. Okey. Jadi kita sebagai pendidik dan juga ibu bapa, kita kena melalui proses muhasabah, dan sekarang kalau kita stres ke, kita rasa tak nak terima keadaan ni, kita kena mujahadah ya. Reflect and learn ya. Bertindak dengan kesedaran, bukan bertindak di bawah luar sedar ya. Progres diri ibu bapa membawa kepada progres diri anak-anak ya. Okey, ni sikit firman. Okey, semua baik. Tengoklah ya, share sikit. Okey. Okey, ni saya petikkan daripada kawan saya juga, kami geng parenting ya. Kat sini ya, ibu bapa ya, anda seorang ibu bapa yang hebat bukanlah hanya banyak ilmu, tetapi anda selalu membuat refleksi diri, mencari ilmu dan praktis dengan membuat penambahbaikan dan progres kepada jalan kebenaran ya, mengikut kepada keperluan anak-anak anda lah. So itu sajalah daripada saya. Terima kasih Puan Hayati. Okey. Kesian ceramah beliau dari ini yang pada saya begitu menyedarkan kita, seolah-olah memberi switch titik kepada semua ibu bapa di luar sana. Mungkin siapa yang tak tengok hari ini ya, kerana kita mendapat begitu banyak input lah. Utamanya kita sebagai ibu bapa mempunyai kesedaran lah daripada apa yang Puan Hayati cakap kita tadi. Ibu bapa perlu sepakat
suami isteri perlu sepakat, perlu berbincang, perlu membuat rancangan yang disetujui bersama. Dan perlu juga diambil kira tentang perasaan anak-anak kita sendiri. Kita perlu kenali anak-anak kita. Kerana ruang masa di waktu PKP ini, inilah ruang masa untuk kita mengenali anak-anak kita. Karakter anak-anak kita bagaimana di rumah. Jadi sekarang tanggungjawab lebih kepada ibu bapa untuk bersama-sama develop pembangunan ilmu anak-anak. Jadi samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk membesarkan anak-anak kita dalam suasana yang kondusif, penuh kasih sayang dan teratur kehidupan kita. Kehidupan anak-anak kita. Kerana kalau kita tengok pada kehidupan kita dulu agak jauh berbeza lah dengan anak-anak kita sekarang. Dulu kita tak pernah menghadapi situasi begini. Jadi sekarang ni kita terpaksa nak atau tidak, kita terpaksa menerima semua ini dengan hati yang reda. Jadi kita tidak punya banyak masa sebenarnya, tapi walaupun saya ucapkan terima kasih lah di kalian masih lagi ramai orang yang berada di taran di Facebook kita, dah lebih 500 orang berada di Facebook kita. Saya mengambil lah beberapa soalan, saya mohon maaf lah, pihak kami mohon maaf kerana banyak soalan yang mungkin tak sempat lah untuk kita tanyakan, untuk kita ajukan kepada panel kita pada hari ini, tapi walaupun bagaimanapun boleh ajukan secara personal kepada panel-panel kita. Saya akan bacakan, mula-mula saya akan bacakan soalan untuk Dr. Mazmi jawab dulu ya. Okey, harap yang bertanya sedang ada di talian ini dan boleh yang lain-lain yang mendengar boleh dicatat je lah apa jawapan yang diberikan ya. Soalan mula-mula sekali daripada Nur Ain Kamarudin di FB kita. Doktor katanya bagaimana nak buat pentafsiran bagi setiap kanak-kanak melalui PDP Art secara online ataupun offline. Macam mana doktor? Mohon bantu Nuraini kita, mungkin dia guru ataupun ibu bapa kedua sekali. Silakan Dr. Mazmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih yang bertanya. Okey, saya tengok di FB tu, lalu tu sekejap je soalan bertubi-tubi Okey, tahniah diucapkan kepada tim Perpustakaan Awan Negeri Kelantan Okey, di atas pengajuran ini So saya nak jawab soalan oleh Nur Ain. Okey, so Nur Ain tanya dari segi pentaksiran. So dari segi offline okey dengan face to face. Offline dengan online dengan face to face Okey, dan di sini kita tak boleh lari. Okey, kalau kita tengok dari segi prasekolah yang dibincangkan oleh Puan Yati dari segi lampangan, okey, kita tak boleh lari dari segi standard kita. Okey, standard. Okey, standard yang telah ditetapkan. Cuma mungkin kita akan boleh ataupun disediakan satu guideline dari segi dari segi checklistnya. Okay, checklist. Sebab kalau kurikulum standard prasekolah kebangsaan, kita ada dah dari segi tahap penguasaan murid. Okay. Cuma dari segi checklist, dari segi penggunaannya, okay, apa yang kita nak ukur? Okay, apa yang kita nak ukur pada masa itu? Okay, dalam masa aktiviti kita. So, kita back to pada hasil pembelajaran. Okay, setiap lesson plan yang cikgu jalankan, dah ada hasil pembelajaran yang nak dicapai. So melalui hasil pembelajaran itu, melalui aktiviti yang dijalankan, kita dapat tengok capai ke tak capai. Siapa yang nak assessor, siapa yang nak bagi penilaian? Itu adalah guru yang memberi penilaian terhadap aktiviti kanak-kanak jalankan. So tak ada masalah yang tu, cuma checklistnya adalah checklist lebih kepada online. Disesuaikan ikut semua. Tapi garis panduan kita adalah berdasarkan kurikulum standard yang telah ditetapkan. Okay, dah ada dasar untuk prasekolah, dah ada sekolah menengah, untuk bahasa Melayu, untuk bahasa Inggeris, semua tu dah ada. Okay, dah ada yang ditunjukkan. Okay, Cik Z, itu untuk jawapan bagi Nur Ain. Okay, ya, Doktor, kita ada satu lagi soalan daripada Nur Ain juga ya. Okay, silakan. Bertanya lagi, macam mana dia kata, adakah PDP Art ini tercapai objektif pembelajaran? Sebab kita tak tahu murid itu faham atau tidak setiap aktiviti yang disediakan. Okey. Bagi guru, cikgu dah ada lesson plan. Okey. Dan apa yang nak dicapai itu melalui latihan yang dibuat. Okey, latihan-latihan yang dijalankan. Dan dari segi situ, pelbagai tool yang cikgu buat, nak tahu capai ke tak capai melalui jawapan ataupun melalui aktiviti.
yang dijalankan bersama kanak-kanak. So cikgu boleh nilai. Tak ada orang nak boleh nilai kita, ibu bapa dan kata yang lebihnya adalah cikgu. Berdasarkan feedback ataupun berdasarkan soalan-soalan yang diberi, aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti Puan Yati cakap tadi, melalui aktiviti projek, buatnya aktiviti di rumah itu disampaikan kepada guru. Setakat yang hari ini. So mungkin lepas ni ada standardized. Kalau ia berlarutan berpanjangan, mungkin ada standardized yang telah ditetapkan oleh kementerian ataupun dari segi kalau tadi taska swasta dan digarapkan satu orang kata rubrik ataupun cara ukur yang sesuai untuk membantu pencapaian anak-anak ini. So itu yang boleh saya ceritakanlah kat sini. Sebab itu semua, kalau kita cerita pasal pentaksiran ini ataupun penilaian, cikgu dah tahu dah nilai apa. So cikgu akan buat laporan. Contohnya seminggu cikgu akan buat laporan bahawasanya dari segi keharian, dari segi pencapaian, dari segi penguasaan. Dan itu yang dijalankan pada hari inilah buat masa ni. Mungkin akan ada satu standardized lah dari kementerian dan semualah. Cik Azizi, itu saja. Ada lagi soalan yang doktor teruskan ya. Daripada Lizawati Azman, doktor katanya kita sebagai ibu bapa ni sebenarnya memang stres. Bila benda ni berlaku dan kita stres, kita tak tahu. Dan katanya bagaimana kita nak mengawal emosi kita ibu bapa ni supaya ibu bapa ni tidak stres dengan PDPR anak-anak ni. Mungkin tip-tip yang doktor sendiri boleh beri untuk waktu jalankan. Terima kasih Cik Azizi. Stres adalah satu perkataan yang common bagi kita. Dialami di mana-mana. Dan pada permulaannya memang kalau kita tengok daripada PKP pertama kali memang stres lah, tak tahu ke mana hala. Tengok-tengok tidurlah di situ. So yang penting kat sini ada segi susun atur. Seperti Puan Yati cakap. Mula-mula sediakan. So mungkin hari ni tak dapat buat. Mungkin hari minggu ni tahap pertama nak jalankan macam mana. So mula-mula minggu ni sediakan peralatan, sediakan tempat yang kondusif. So ibu bapa kena cool down. Walaupun 5 orang. Bayangkan saya pun ada 5 orang. 5 orang dalam satu masa. So kadang-kadang gaduh dengan suami. Suami kata cepatlah ada kelas ni. Kita pun, saya ada kelas, anak saya ada kelas, suami saya ada kelas. Dalam masa sama nak pantau anak-anak. So kita kena dari segi apa yang kata perancangan. Perancangan dan kita susun aturkan. Kita tahu dah. Ada satu yang orang kata cadangan yang dijalankan oleh kawan-kawan ni. Sahabat, begitu juga dengan kami yang buat ni, yang mengalami ni. Kawan saya disediakan dalam satu tu dia dah print siap-siap jadual. Minggu ni jadual untuk anak-anak 5 orang dia tampal dah. Ni anak A, anak B, anak C. Dan dah ada file siap-siap dah. File ni, file A, file B, file C. Semua masing-masing ada. So supaya dia nak checklist supaya apa yang diberikan oleh cikgu tak ketinggalan. So dari situlah kita nak menghilangkan stres kita. Kalau kita tak stres lah. Tapi kita tak buat tindakan. Usaha kita tu tak ada ke arah itu. Seperti Puan Yati ceritakan tadilah. Rancang, sediakan peralatan, tak ada meja dan kerusi nak menulis ni. Ataupun satu ruang yang khas, kondusif untuk pelajaran anak-anak. Letakkan dalam satu meja, dalam satu pemantauan. Yang penting pemantauan daripada ibu dan bapa. Yang tu yang perlulah untuk kita. Stres ni di mana pun ada stres. So kita kena kawal. Kena kawal dan kita kena sedar dalam keadaan kita itu. Ya Cik Aziz, itu saja. Satu lagi soalan. Banyak soalan Cik Aziz. Cara membuat pentaksiran setiap kanak-kanak itu. Kaedah yang terbaik untuk melihat pencapaian mereka. Apa Cik Aziz, kaedah pentaksiran? Cara membuat pentaksiran setiap kanak-kanak itu, kaedah yang terbaik untuk melihat pencapaian mereka. Biasanya kalau kita dah ada, contoh di taska, kalau Puan Yati ni dah biasa dengan taska, dia ada checklist. Penguasaan murid, perkembangan murid. Bila buat aktiviti kat mana perkembangannya. Semua tu dah ada diberikan dalam kementerian. Begitu juga dalam diberikan oleh Jabatan Pendidikan untuk dah ada satu buku log. Macam saya contohnya dalam pelajar diploma. Macam mana saya nak ukur? Saya ukur dari segi
Okey, pentaksirannya dari segi kuis, pentaksirannya dari segi tugasan, pentaksirannya dari segi exam. Tapi dari segi prasekolah, okey, ataupun tadika taska, dia ada checklist setakat mana tahap perkembangan dan penguasaan murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Semua tu telah diadakan, cuma kita nak sesuaikan dengan orang kata pandemik COVID-19. Kau macam mana? Okay, Puan Yati ada tambahan ke untuk pentaksiran? Puan Yati? Silakan Puan Yati, ada tambahan. Kalau peringkat pelaksanaan di pihak tadika swasta dengan kerjasama ibu bapa, kalau PDPR mereka menilai daripada tingkah laku kanak-kanak tersebut. Dia ada kalau di taska dia ada garis panduan dia dekat dengan NCDRC kan, dia ada guideline dia telah ditetapkan, cuma nak disesuaikan. Jadi kita sediakanlah senarai semak kita panggil. Sepatutnya taska atau tadika kena bagi senarai semak kepada, kalau kat taska dia panggil senarai semak Dr. Mazani. Ya, betul. Kat parent tu kalau baby anak dia dari segi perkembangan ni anak dia setakat mana. Yang ni setakat mana. That's why dari segi pengetahuan parent di rumah tu, jadi mudahlah untuk pihak pendidik nak bagi aktiviti tambahan. Jadi bila pendidik bagi aktiviti tambahan dengan bahan yang ada di rumah tu, jadi parent bila dia faham perkembangan kanak-kanak, merujuk kepada senarai semak tadi, mereka akan bekerjasama lah di rumah. Okay. Betul. Sebab seperti yang kita tahu, permata negara dulu kita kenali sebagai permata, sekarang dah Genius. Okay, semua kalau taska lah dah disiapkan checklist yang khas untuk perkembangan kanak-kanak. Terutamanya kita katakan Puan Yati kata daripada NCDRC dah khas. Begitu juga dengan prasekolah. Okay, dan kita akan contohnya di prasekolah kita akan dapat rekod dari segi penguasaan, dari segi emosi yang bagus, dari segi buat aktiviti dari segi fizikal, motor halus, motor kasar, kanak-kanak dah boleh pegang pensel. Semua itu adalah senarai semak yang telah ditetapkan. Sekarang ni kita sesuaikan, semua yang perubahannya adalah berada di alam maya. Okey, so kena sesuaikan begitu. Okey, ini pendapat saya. Pembelajaran ni kalau sekolah tu standard pembelajaran ya. Ya, standard. Kat sini saya nak tambah sikit lah pesanan daripada kawan saya lah yang guru preschool lah yang dah hampir pencen lah sebaya usia saya lah. Sepatutnya pencen kan. Tapi sebabkan kecintaan kepada anak-anak ni dia belum pencen lagi ya. Dia kata ibu bapa kat rumah tu mudah aja mengajar anak-anak ni. Konsep ya. Kalau konsep nombor apa yang ada kat rumah tu kira lah, bilang lah ya. Mula daripada mudah kepada yang susah sikit ya. Kalau dia faham konsep yang mudah tu, bila nak kepada yang campur tambah tu mudah ya. Kalau konsep tak ada, susahlah dia nak capai sekolah rendah nanti. Contohnya kalau ada buah 5, ada 5 biji, ada 4 orang, macam mana nak bahagi? Itu pembelajaran di rumah juga ya. Secara spontan. Itu saja ya. Keadaan simple ya. Berarti gunakan keadaan sesimpel yang mungkin yang dicapai untuk anak-anak kita. Betul? Apa yang ada di sekeliling kita, apa yang anak-anak pegang sentuh. Ya, nature. Daripada Gmail, berapakah tempoh layar maksimum ikut umur bagi kategori kanak-kanak? Kerana Dr. Mazmi telah berkongsi kategori prasekolah hingga menengah atas dalam slide tadi. Jadi di peringkat taska, apakah tempoh yang sesuai? Silakan. Saya ya, kalau taska tadika, kalau aktiviti di taska pun hanya 30 minit paling maksimum. Ya, kalau untuk aktiviti art and craft 45 minit itu pun termasuk dari segi persediaan aktiviti dijalankan dan juga penutup kemas, galakkan kanak-kanak tu bila dah buat aktiviti tu, bila main tu kena kemas. Bila kemas tu dia akan menggunakan kemahiran dia lah ya. Kalau ambil kat situ kita letak kat situ balik, susun atuk. Itu kita, daripada tu kita menanamkan sikap. Tak boleh lama-lama, tak boleh tekan sangat. Beri kanak-kanak peluang belajar secara spontan. Ya, kerana kanak-kanak tu dia belajar melalui bermain. Ya, apa benda yang dia main adalah aktiviti dia. So dalam masa setengah jam, ya, 45 minit. Ya, so apa jadi parent sekarang? Dia bagi sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari. Itu kita kata tadi kesilapan ibu bapa, kesilapan orang dewasa ya. That's why jom kita sama-sama letakkan satu saf
ibu dan bapa. Bagi mereka guna gadget dan online kanak taska ni, tadika ni, paling lama 1 jam. And then yang selepas itu pembelajaran secara spontan macam Cik Azizi kata tadi ya. Belajar beri kasih sayang, bertanya khabar kanak-kanak ya. Banyak berhubung dengan kanak-kanak. Kita panggil attachment ya. Ibu bapa perlu ada attachment ya, bonding dengan anak mereka di rumah. Ya, selain daripada belajar di atas talian. Okey. Okey, terima kasih Puan Hayati atas jawapan tersebut. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Walaupun ada lagi beberapa soalan tapi saya tak dapat mengambil kerana masa kita terlalu mencemburui kita. Saya ada sedikit pesanan ya. Ini daripada Dr. Mazli saya sampaikan. Pada sesiapa yang mengikuti program kita pada hari ini akan mendapat e-book percuma. Okey, e-book percuma. Cara untuk dapatkannya akan diberitahu oleh Dr. Mazli nanti. Okey, dan jangan lupa ya tuan-tuan semua untuk like, sekali lagi like FB kita, dan juga jangan lupa untuk mendaftar diri tuan-tuan ya, bagi bolehkan tuan-tuan mendapat sijil bagi penyertaan program ini. Kerana kita tahu sijil juga satu yang penting ya. Kalau kalangan awam boleh dimasukkan pada statement masing-masing nanti pada penghujung tahun. Jadi apapun kita telah berbincang, kita telah mendapat pandangan daripada pakar dan berharap kita dapat ilmu ini. Apabila kita dapat satu ilmu yang baru, dia dapat mengubah kita menjadi seorang yang baru. Kerana kalau ilmu itu bagus, dia boleh mengubah kita menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maknanya kalau sebelum ini kita tidak tahu, apabila kita dapat pengetahuan, maka kita mengubah apa yang kita rasa sebelum ini betul. Dan bila kita dapat ilmu yang baru, maka kita akan nampaklah satu benda yang kita buat sebelum ini mungkin kurang tepat. Jadi kita buatlah ilmu yang baru kita dapat yang betul. Seperti mana kita tanam sebuah pokok, kita tanam sebuah pokok, sudah mestinya kita mahu pokok itu berbuah. Begitu juga dengan ilmu. Bila kita dapat, kita mahu pokok ilmu tersebut dapat beri manfaat kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Jadi saya nak berikan 1 minit kepada Dr. Mazli dahulu untuk merumuskan bincangan topik kita pada hari ini. Silakan Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah selama 1.5 jam kita bersama. Okay, pengupasan yang menarik, isu-isu yang kita bincangkan hari ini. Apa yang penting hari ini kita nak bincangkan, kita nak selesaikan, kita nak membantu. Kita mencadangkan dan kita buat bersama-sama. Terutamanya kalau kita tengok hadis hikmahnya PKP ini, okay, terutamanya dari segi attachment. Okay, perapatan. Okay, bersama anak-anak kita dapat mengenali behavior kanak-kanak ataupun behavior anak kita tu sendiri. Okay, dan kita dapat tahu sebenarnya setakat mana kemampuan anak-anak kita dan kita boleh bantu dengan kudrat kita sendiri. Okay, dan kita membantu itu dan kita nampak usaha-usaha guru ni sentiasa berpanjangan, sentiasa bersama kita. Okay, dan begitu juga kita ni, kita dapat tahu kelemahan yang ada pada kita, kita perlu upgrade, nak membantu terutamanya anak-anak. Okay, sebelum saya bagi kepada Cik Azizi rumusan ni, saya nak share sekejap untuk dapatkan macam mana buku free. Saya takut yang FB Live tu, kita tak dapat datanya, yang nak redeem, nak redeem buku percuma ini. Untuk itu saya share kejap. Cik Azizi, saya share bagi masa seminit 2. Saya nak share slide. Apa yang nak dibincangkan kat sini ataupun nak tunjuk buku free ni, kejap ya. Walaupun free tapi ilmunya sangat berharga ya. Ini adalah amanah untuk semua yang diberikan ini. Buku free ni adalah orang kata saham akhirat untuk saya. Saya sedekahkan kepada siapa yang hadir pada hari ini. Ada 2 buku yang boleh di-purchasekan. Maksudnya menggunakan SMS. Jangan salah Jangan salah untuk buat. Purchase SMS, tulis je. Dalam SMS tu type free free huruf besar mengikut number ini, number yang telah diberikan. Boleh nampak semua boleh nampak. Free kod-nya. Nanti kita akan share juga dalam kita punya Zoom dan sebagainya. Apa yang penting kat sini, pergi ambil free, kod dah ada, space bar 1, sengkang 1, free sengkang
A13179. Okey, sengkan sekali EK2020, masukkan cikgu ataupun ibu bapa punya email. Email sendiri. Contoh saya mazni@gap.kptm.edu.my, nama samaran saya Mazni. Space kena selang satu. Okey, daripada mesej tu selang satu. Okey, dah nama saya, samaran saya Mazni, contoh Mazni. Jangan boleh panjang-panjang, tulis nama samaran saja. Dan send SMS ni bukan bayaran kepada anda semua, adalah yang telah saya beli dan saya bayar khas untuk tuan-puan semua. Okey, yang tu boleh. Okey, apa yang penting kat sini? Okey, cuba buat. Dan begitu juga dengan, okey, sekejap bateri saya dah nak habis. Sekejap ya, aduh. Okey, sekejap. Sekejap saya bateri nak habis. Okey, betul. Tak apa. Harap para penonton semua dapat bersabar ya. Teknikal. Okey, so sekejap saya share sekali lagi screen. Okey, harap dapat. Saya nampak siapa yang dapat. Okey, jangan tak ambil je sebab ini adalah free. Boleh ambil semua. Bayangkan kita ada 466. Saya dah beli 1000 SMS untuk tuan-puan. Terima kasih. Okey, maksudnya double sebab 2 SMS diperlukan ni. So ni kod. So okey, buku ni live streaming ni nak cerita macam mana nak membantu cikgu-cikgu ataupun ibu bapa ke arah nak jalankan online ni. Okey. Dan begitu juga dengan buku ini, okey, percuma juga macam mana nak menulis bagi cikgu-cikgu yang nak menulis. Okey. Dan itulah So saya pun nak iklan sikit. Sebab sebelum ni saya dah buat bersama cikgu-cikgu semua, sebab cikgu ni nak meningkatkan dari segi kata tekniknya. Okey, saya ada buatlah ni salah ni. Akan siri keempat akan berlaku pada hari Jumaat salah Ahad tu 12 Februari. Okey, apa yang saya akan kongsikan bersama tuan-puan semua adalah dari segi Google Form, dari segi Jamboard, bonus live sheet dan sebagainya, nak membantu bagi cikgu-cikgu lah yang berminat. Boleh je nanti like je FB. Okey, saya akan bantu di situ. Okey, ya Cik Azizi, itu saja. So boleh purchasekan di sini. Saya nampak dah yang cikgu buat. Okey, boleh ambil secara percuma. Okay, itu adalah untuk cikgu semua. Itu adalah saham akhirat saya. Saya sedekahkan untuk cikgu-cikgu semua yang menyertai julung-julung kalinya yang dijalankan ataupun penganjur utama kita hari ini adalah daripada Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Okay, itu saja Cik Azizi. Silakan saya pass pada Cik Azizi. Okay. Terima kasih Dr. Mazni atas rumusan tadi dan terima kasih kerana telah sudi memberikan buku-buku kepada kita semua secara percuma. Jadi tuan-tuan, apa lagi cepat SMS dapatkan buku tersebut, walaupun purchase tapi nama purchase tapi ini adalah percuma. Nak dapat di mana ilmu secara percuma daripada seorang yang pakar. Jadi saya terus kepada Puan Hayati lah. 1 minit Puan Hayati untuk memberi rumusan tentang perbincangan kita pada hari ini. Silakan Puan Hayati. Sikit tadi saya nak tambah apa yang saya terlupa lah. Saya lebih kepada peranan ibu bapa dan pendidik lah ya. Okay. Supaya kita tak lupa ya tugas kita ya, dan juga kementerian dan juga pihak sekolah ya, memberi sokongan kepada guru dan juga ibu bapa dalam mengupayakan mereka ni untuk meneruskan bimbingan mereka kepada anak-anak ya. Jangan lupa ya tentang komunikasi yang berkesan dengan anak dan juga ya dia panggil lacking ya. Sekarang lacking of social interaction antara kanak-kanak dan komuniti, antara kanak-kanak dan guru, antara kanak-kanak dengan orang luar di rumah mereka ya. So macam mana peranan sekolah, peranan perpustakaan ya untuk menghidupkan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi ya. Dan jangan lupa juga kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas. Okey, itu sajalah ya. Okey. Okey, terima kasih kepada Puan Hayati. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Mazni dan juga Puan Hayati yang sudi berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman pada hari ini kepada semua penonton-penonton. Diharap program kita pada hari ini walaupun julung kali diadakan, saya tengok ia mendapat sambutan yang hangat daripada
penonton-penonton di luar sana, seluruh Malaysia, bukan saya di Kelantan ya, daripada Johor, daripada Sabah, daripada Kedah, semuanya ada, mustahil, alhamdulillah. Dan program kita ni akan teruskan pada masa-masa yang akan datang. Di sini juga saya ingin membuat sedikit promosi lah tentang bahan bacaan kita secara digital, secara atas talian, kerana kita tahu sekarang ini perpustakaan pun sebagai tempat yang kita juga perlu kawal penularan penyakit COVID ini. Jadi kita juga ada menyediakan bahan bacaan percuma atas talian, iaitu perpustakaan digital di Keberadaan Pustaka Awam Kelantan. Jadi tuan-tuan perlu login saja www.kelantan.library.gov.my dan pergi ke perpustakaan digital dan mendaftar diri di sana, dan tuan-tuan akan dilinkkan ke U-Pustaka ya. Di sana terdapat lebih 20 database perpustakaan digital yang boleh tuan-tuan semua ikuti. Termasuklah juga database berkenaan dengan pembelajaran pembelajaran anak-anak kita juga boleh didapati di sana, seperti Island dan pelbagai lagi lah. Juga sesuai untuk semua. Juga ada terdapat buku-buku novel yang boleh dibaca secara atas talian. Jadi harap yang menonton hari ini dapat share video ini sebanyak mungkin supaya ilmu yang dibincangkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Semoga kita, ibu bapa dan guru-guru dapat terus bersabar, dapat terus redha dengan ujian yang kita sedang hadapi ini, dan kita semoga dapat membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang dapat kita didik menjadi manusia yang berguna di dunia dan juga di akhirat. Jadi sehingga bertemu lagi Cik di Zee, lain kita masa. ambil gambar. Cik Zee, ambil gambar. Siapa yang ada ni? Ya? Print screen, kita ambil gambar. Siapa yang ada dekat Zoom. Ya. Bergambar, sesi bergambar. Sudah habis. Okey, jadi sehingga bertemu di lain kali, saya memohon maaf sekiranya sepanjang saya menghapuskan rancangan ini ada banyak kekurangan, jadi pihak kami mohon maaf. Semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri yang berkekurangan. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi bergambar sikit. Kalau yang ada tu boleh buka je kamera. Kita ambil dalam ni, dalam Zoom ni ada dua muka surat Dekat FB Live tu ramai. Kita tak boleh ambil kat FB Live. Yang kenangan ni dalam yang masuk Zoom. Okay, saya akan screenshotkan Okey, kita tak tahu kita di muka surat mana. Okey, satu kedua. Okey, buka je. Cikgu boleh buka, nanti kita share dekat live FB perpustakaan Okey, boleh buka je. Kita ambil gambar untuk kenangan kita bersama dengan Perpustakaan Negeri Kelantan yang first kali, julung-julung kalinya adakan program. Saya capturekan dan kita tahu, so boleh buka So saya kira Okey, boleh senyum. 1, 2, 3, senyum. Okey, sekali lagi. Okey, muka surat kedua. Tak ya, muka surat kedua. Kita tak pasti tuan-puan di mana. Okey, senyum je lah sepanjang saya ambil gambar ini. Okey, sekejap ya. Sekejap. Okey, muka surat kedua. Okey, muka surat kedua ramai tak buka ni. Siapa Puan Nolela. Okey, buka-buka kita nak tengok. Okey, okey dah. Puan Hasna. Okey. Okey, buka je Cik Azlina. Okey, so kita nak ambil gambar Okey. Puan Yati buka, Puan Yati. Okey. So saya kira 1. Okey, 1, 2, 3, senyum. Okey, dan terima kasih semua. Okey, nanti akan di-tag lah dalam FB Pustaka. Okey, terima kasih semua. Okey, saya Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi.